Okey, malam ini kita akan berbicara tentang banyak perkara. Antaranya adalah antara lain antara berkenaan dengan Freemason, tentang liberal. Apa sebenarnya itu liberal? Kebanyakan masa kita ni kita bercakap tentang liberalism, kita bercakap tentang orang ni liberal, orang itu liberal, ini memegang pahaman liberal, tetapi kita sendiri tidak memahami apakah dimaksudkan dengan liberal. Labelkan orang tetapi kita tak faham label itu apa. Apa sebenarnya label tersebut? So kalau kita tengok, adakah liberalism itu, adakah secularism itu, komunism, socialism ataupun apa ism-ism yang lain itu sebenar hakikatnya bercanggah dengan agama dan akidah, ataupun adakah benda-benda itu hanyalah salah satu cara pandang, a world view, salah satu cara pandang. Kalau dalam buku Seven Habits of Highly Effective People oleh siapa tulis tu? Stephen R. Covey. Stephen R. Covey dia kata bahawa paradigma sebenarnya, anjakan paradigma, ada paradigm shift, paradigma. What is a paradigm? Dia kata paradigm ni adalah cara kita pandang, the way we see the world, cara mata kita, cara otak kita melihat pandangan kita terhadap masyarakat, terhadap dunia ini. So apa map yang kita pakai? Kadang-kadang masalahnya apabila kita bercakap tentang kita melihat dunia, tetapi kita melihat dengan kacamata yang salah. Kita navigate cara hidup kita dengan peta yang salah. So bila kita navigate hidup kita dengan peta yang salah, so cara fikir kita salah. Jadi sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok ada di antara orang-orang di dalam parti-parti politik tertentu, kalau saya sebut ni semua tahu, bila dia punya cara fikir, dia kata bahawa dia nak Islam, dia nak masuk syurga, semua kita nak masuk syurga, semua kita tak nak masuk neraka. Tetapi bila dia fikir bahawa Islam itu dengan satu cara, kena join parti politik ni, lepas itu daripada situ kita pegang kata tok guru dia tanpa boleh mempersoalkan, maka dengan itu kita dijamin masuk syurga. Jadi dengan itu kita kata cara fikir tersebut adalah cara fikir yang terlalu dangkal. Adakah terlalu sempit agama itu sehingga kan untuk kita nak pergi ke dalam syurga, maka cukup dengan kita menyertai parti tersebut. Sedangkan dalam Al-Quran, dalam hadis tak sebut pun pasal nak kena join certain parti untuk kita nak masuk syurga atau menghindarkan diri kita daripada neraka kan. So sebenarnya cara fikir itu sangat penting, paradigma kita sangat penting. Sebab itu saya kata dalam kita menilai paradigma kita, dalam kita menilai cara fikir kita kena melihat dalam konteks yang saksama. Dan untuk kita menilai konteks yang saksama itu, kita kena ada ilmu. Objektif saya nak buat live sebenarnya, ini kita kena faham. Objektif saya nak buat live adalah untuk memberikan ilmu, memberikan pemikiran kepada orang-orang yang baru berfikir. Sebab itu Al-Quran sebutkan bahawa Allah selalu sebut dalam Al-Quran hanya kepada mereka yang mahu berfikir, kepada mereka yang mahu berfikir. Sebab itu Umar, kalau tak salah Umar dia pernah kata, dia pernah berdoa, ya Allah jadikanlah aku di kalangan golongan yang sedikit. Bukan Umar, ada seorang sahabat yang pernah cerita. So bila ada orang tertanya kenapa, maksud apa golongan sedikit? Sebab apa golongan sedikit tu maksudnya di dalam Quran sebut golongan ini yang terselamat dan mereka ini daripada golongan yang sedikit. So macam mana cara kita, macam saya kata golongan sedikit ni apa? Mereka ni antara lainnya mereka berfikir dan berfikir dia dengan ilmu. So kalau kita berfikir tanpa ilmu, kita jadi sesat. Kalau kita ada ilmu, kita tak ada berfikir, kita akan jadi bodoh. Dia jadi beban. Dia macam keldai memikul buku. Dia ada dia satu perumpamaan, dia kata umpama keldai memikul buku. Kan, walau macam mana banyak buku di atas belakang dia tetap keldai sebab dia tak guna buku tu pada dia. Jadi ini orang yang membaca, yang ada ilmu, yang ada pengetahuan, bukan ilmu, dia ada pengetahuan tetapi dia tak pakai pengetahuan tersebut untuk diri dia, untuk dia berfikir. Jadi orang ini kita kata paradigma dia, pandangan, susur pandang dia, cara dia tengok dunia itu akhirnya adalah cara pandang yang orang kata apa, pandangan yang
yang sempit, pandangan yang menyusahkan diri dia, pandangan yang dia tak akan terima pandangan orang lain. Jadi orang-orang ini kalau kita tengok banyak, sebab itu kenapa saya tak pelik live-live yang banyak menghentam, yang banyak memaki hamun, yang banyak tak guna fakta, dia guna apa orang kata ayat-ayat yang saja yang apa nama tak mendatangkan ilmu, itu lebih ramai view-nya daripada benda-benda seumpama ini. Kalau kita tengok kuliah agama, kalau kita tengok kuliah yang kena berfikir, tak ramai orang nak view benda tu sebab benda tu kita kena fikir. Dia adalah satu proses, dia kena satu proses. Jadi kita lebih suka benda-benda yang santai. Kalau saya nak ramai orang, senang je. Hari-hari saya maki, hari-hari saya mencarut, hari-hari saya apa orang kata, saya keluar kata-kata kesat, saya percaya saya pun punya viewers memang ramai. Tetapi persoalannya viewers macam mana yang saya nak. Ada orang memaki di dalam apa nama saya punya posting sebagainya, dalam saya punya live sebagainya. Bagi saya itu saya tak kisah kan? Sebab apa? Saya nampak orang-orang ni tugas ni memang untuk memaki. Tugas mereka memang untuk memaki. Tetapi saya bercakap dengan majoriti yang melihat dan mendengar, yang saya tahu mungkin tak tengok live saya sekarang tetapi tengok live saya kemudian. Dan mereka ini adalah golongan yang dahagakan kepada ilmu pengetahuan, yang dahagakan kepada pengetahuan, yang dahagakan kepada jawapan kepada persoalan-persoalan mereka. Kalau kita tengok soalan-soalan agama ni, ramai ustaz jawab. Soalan-soalan agama ramai ustaz jawab secara berilmiah. Alhamdulillah, antaranya Ustaz Wan Ji saya suka. Even Mufti Perlis sendiri pun dari segi jawapan agama ni saya suka. Ustaz Maulana Asri, kalau kita tengok Dr. Razaimi, daripada ilmu tu kita kena ambil kan. Sebab tu ada banyak pendapat, ada di antara pandangan politik Dr. Razaimi ataupun Dr. Asri saya tak setuju, tetapi bukan bermakna saya tidak boleh mengambil ilmu mereka dalam bidang lain. Jadi kita kena faham benda ni. Malah Haji Hadi itu sendiri, Tuan Guru Haji Hadi itu sendiri, ada di antara pandangan ilmu agama dia saya ambil. Bukan ambil macam mana saya ambil, saya belajar. Saya ada buku-buku yang ditulis oleh beliau. Saya ada buku-buku tersebut. Tetapi itu daripada sudut agama, tetapi daripada sudut lain kita kena berbeza. So kalau kita berbeza, kita kena kata yang kita berbeza dalam sudut itu. So kalau dipersoalkan kenapa berbeza kan? Sebab apa? Kita ada ilmu dalam bidang itu dan kita tahu benda itu tidak betul. Kenapa? Sebab itu ulama ni, jangan terikat ulama ini hanya pada orang yang berpengetahuan tentang agama. Kalau dia ustaz, dia tinggi ilmu agama dia, maka dia ulama. Ulama ini dalam Islam mencakupi semua. Kalau anda pakar di dalam contohnya bidang perubatan, maka anda adalah ulama dalam bidang perubatan. Tetapi hanya kerana anda pakar dalam perubatan, bukan bermakna anda pakar dalam undang-undang. Saya mungkin tahu benda undang-undang, saya pakar, contohnya. Saya tak pakar lah, tetapi contohnya saya pakar, maka saya ulama dalam bidang undang-undang. Mungkin juga dia ni ulama dalam bidang fizik, katakan contoh. So mereka ni alim maksudnya berpengetahuan, ulama di dalam bidang masing-masing. So kita kena ambil yang mana di mana kalau bidang itu kita ambil kemahiran di dalam bidang itu dan kita hujahkan dalam bidang itu sekadar ilmu yang kita ada. Namun begitu, dia tidak pula, kalau dia bidangnya agama tapi dia tak mahir dalam ekonomi, contoh tiba-tiba dia bercakap tentang ekonomi seolah-olah dia mahir dalam ekonomi, hanya kerana dia ulama dalam agama tidak bermaksud kita tidak boleh mempersoalkan hujah dia dalam ekonomi. Dan dalam masa yang sama, tidak juga bermaksud kita tidak boleh mempersoalkan dia dalam bidang agamanya kalau sekiranya kita mempunyai hujah yang lebih baik. Sebab tu Allah SWT kata dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbikal bihikmah wal mau'izatil hasanah. Maka serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga ilmu pengetahuan. Dan juga ilmu pengetahuan, hikmah dan juga ilmu pengetahuan. Dia kena ada, dia mesti ada ilmu tu, baru kita boleh bawa seru ke orang lain, ke arah jalan kita dengan ilmu pengetahuan dan dengan hikmah. Hikmah ni panjang, luas definisi dia. Itu kena tanya ustaz, apakah hikmah yang dimaksudkan dalam erti kata ini. So balik kepada cerita kita tadi, bila kita membawa menuduh seseorang, dia benda yang paling mudah sebenarnya adalah kita meletakkan label. Kita mudah sebenarnya kalau kita nak buat sesuatu perkara, kita letakkan label. Okey, label ini ni engkau label, label ni engkau label, engkau label ni, engkau label tu, engkau label ni. So kita melabelkan orang mudah. Tetapi kadang-kadang kita, kebanyakan masa kita selalu tersalah label. Sebab kita kena faham, pemikiran tu dia ada label, betul. Tetapi manusia ni dia fleksibel. Saya ulang, pemikiran, idea ada label, tetapi manusia itu fleksibel. Maksudnya begini, manusia, saya sekarang
tahun 2020, kalau sekiranya saya berjumpa dengan diri saya 20 tahun dahulu atau 10 tahun dahulu, berkemungkinan apa yang saya fikirkan 10 tahun dulu atau pegangan saya 10-20 tahun dahulu mungkin berbeza dengan apa pegangan saya sekarang. Dan mungkin pegangan saya 10 tahun akan datang atau 20 tahun akan datang mungkin berbeza dengan apa pegangan saya sekarang. Namun begitu, apa yang berlaku kepada manusia, sekali kita dah dilabelkan itu, maka itulah label kita. Itu yang menjadi masalah. Itu yang pertama, iaitu kita melabelkan orang dengan label. Sebab label ni mudah. Oh, kau munafik, engkau kafir, engkau ni masuk neraka. Benda tu mudah, benda yang sangat mudah. Dia nak berhujah tu susah, sebab hujah ni perlu kita berfikir, kita perlu keluar, kita perlu membaca, kita perlu ilmu, kita perlu menakul, kita perlu menimbal balik pendapat, kita perlu membaca, kita perlu meneliti setiap hujah, kemudian kita kena mencerna, mencari-cari dan akhirnya mendatang konklusi. Panjang. Proses ini panjang, susah. Senang kafir. Kafir dia ni, kafir. Sebab tu saya tak suka melabel orang dengan label itu. Kita labelkan, kita berjenaka, kita kutuk dia sebagainya, itu cerita lain, itu lawak jenaka. Tetapi dalam penghujahan, kita kena faham kaedah untuk kita nak berhujah. Kaedah kita untuk nak berhujah. Okey. So sebab itu malam ini saya nak membawa kepada anda berkenaan dengan apa yang dipanggil sebagai liberalism, liberal. Satu pandangan pemikiran di mana selalu orang kata liberal. Okey. Saya alright. So kalau kita tengok daripada segi liberalism, apakah maksud liberal? So saya tak nak go into depth terlalu dalam mengenai liberal ni. Saya mengkaji ism ni lama, bertahun kita mengkaji ism ni. Saya membaca banyak penulisan, di antaranya buku John Locke, Adam Smith. Kalau kita tengok, kalau kita baca itu dalam liberalism. In fact, kalau kita baca buku Karl Marx, kalau kita baca buku berkenaan dengan itu, komunisme, sosialisme dan sebagainya. So kita memahami, kita cuba melihat, macam saya kata tadi, paradigma atas sudut pandang, cara memandang, cara manusia memandang. Dia macam ni. Manusia ni, dia semua berfikir macam mana cara kita nak meneruskan hidup dengan lebih baik. Semua. Tak kisahlah di komunis ke, di sosialis ke, di kapitalis ke, di apa ke. Semua manusia memikirkan bagaimanakah nak menelusuri hidup ini dengan lebih baik. So kadang-kadang lebih baik itu, manusia ni tidak ada satu panduan khusus. Dia bukan kita hidup lahir je, dia ada satu panduan kata inilah caranya. Ada orang kata, tapi Islam ada. Dia kata, Islam ada bagi buku. Itu kita, kalau kita lahir dalam keadaan masyarakat Islam atau kita masuk menganut agama Islam, kita percaya kitab itu, kitab Al-Quran yang suci itulah sebagai panduan hidup kita. Namun begitu, majoriti orang di seluruh dunia ini tidak percaya Al-Quran itu sebagai panduan hidup. So mereka kena cari panduan. Dan kita kena ingat bahawa Al-Quran itu sempurna, tetapi interpretasi manusia kepada Al-Quran itu tidak sempurna. Saya ulang balik. Al-Quran itu sempurna, tetapi interpretasi kita terhadap Al-Quran itu tidak sempurna. Dan Al-Quran itu dia mempunyai dua perkara asas. Benda yang tetap dan benda yang berubah. Flexible. Benda yang tetap contohnya Allah itu satu, puasa, zakat, haji, sembahyang dan sebagainya, benda itu tetap, tak boleh nak ubah sepanjang masa sampai kiamat. Namun begitu, itu bilangan dia terlalu sedikit. Benda yang haram dimakan tu pun Al-Quran sebut, hadis sebut, Al-Quran sebut dalam satu kelompok yang terlalu sedikit. Maksudnya yang banyak, yang halal itu terlalu banyak. Benda itu, semua perkara adalah halal harus, melainkan ada nas yang menegahnya. Jadi maksudnya selebih daripada itu, kalau kita tengok daripada segi tata cara hidup kita, cara fikir kita, Al-Quran tidak pernah melimitkan bahawa ini satunya cara fikir. Dia mesti macam ni. Contohnya, saya ambil contoh pemerintahan. Kalau kita kata, pemerintahan mesti ikut cara Islam, kita persoalkan cara Islam yang mana? Cara pemerintahan Islam yang mana? Zaman Rasulullah lain daripada zaman Khulafah Rasyidin, lain daripada zaman Muawiyah, lain daripada zaman Abbasiyah, lain daripada zaman dinasti-dinasti, lain pula di setiap dinasti. So pemerintahan yang mana yang kita maksudkan? Pemerintahan Islam. Sebab itu kita kata Islam, pemerintahan itu bukan terletak dalam perkara akidah, dia terletak dalam perkara muamalat, perkara dipanggil sebagai perkara yang melibatkan hubungan di antara manusia. So bila melibatkan perhubungan di antara manusia, Allah SWT dan Nabi SAW, dia bagi kita satu guideline umum. Dia bagi guideline umum dan terpulang kepada kita mengikut masa, mengikut keadaan, mengikut zaman untuk kita menyusun perkara itu sesuai mengikut masa, zaman, keadaan.
Sebab itu saya kata, zaman sekarang ini kita gunakan sistem demokrasi. Adakah kita kata sistem demokrasi ini sistem yang bercanggah dengan Islam? Tak boleh kita kata macam tu 100%. Sebab apa? Kita kata apa saja yang tidak melanggar syarak dan juga cara dalam Islam, maka itu kita boleh gunakan. Dan cara kalau kita tengok daripada segi Islam itu sendiri tidaklah terlalu jumud, tidaklah terlalu sempit untuk dia menafsirkan bahawa inilah cara untuk kita melakukan pemerintahan. Tak, kan? Maka benda itu kita kena, kebanyakan benda ni kita kena interpretasikan sendiri, kita kena tafsir sendiri, kita kena ambil sedikit-sedikit tu, sedikit sini hadis Al-Quran, kita carikkan, kita satukan, dan akhirnya kita buat interpretasi kita. Perbankan umpamanya tidak wujud perbankan Islam. Kalau kita tengok jail, even jail, penjara itu hanya wujud pada zaman Umar. Zaman Rasulullah tak ada penjara. Zaman Umar baru ada penjara. So benda itu maksud menunjukkan bahawa pemerintahan itu adalah suatu yang fleksibel. Now dia dalam classical liberalism ada seorang ni nama dia John Locke. John Locke ni dia ni filosofer. Dia mati pada tahun 1704. 1704 dia mati, dia lahir 1632. So dia ni mula-mula dia nak belajar medik, dia doktor. Kemudian dia jadi ahli falsafah. Pada masa itu di London, di England pada masa itu, kalau kita tengok terdapat banyak penindasan agama. Masa itu church, gereja, Christianity yang menguasai sampai sekarang pun, yang menguasai pada masa itu. So masa itu dia kata siapa yang berlainan akidah dia daripada Christianity, maka dia akan ditangkap, didakwa, dipenjara, diseksa. Jadi John Locke kata kenapa jadi macam tu? Kenapa perlunya macam tu? Dia kata kenapa kita perlu memaksakan agama ni kepada orang? Jadi ada orang kata bahawa engkau liberal maka engkau kafir. So dia punya definisi label tu liberal equal to kafir. Kita kena ingat the father of all liberalism ni adalah John Locke, dan dia orang kuat pemegang dia sangat berpegang teguh kepada agama Kristian. Dia bukan orang kafir. Dia bukan orang atheist. Dia bukan orang agnostik. Dia bukan atheist pun. Atheist maksudnya tak percaya. Atheist bermaksud tidak percaya kepada Tuhan. Agnostik maksudnya orang yang tak tahu sama ada wujud Tuhan itu wujud atau tidak. Dia knowledge dia limited. So John Locke ni orang yang memang berpegang kepada agama. Cuma dia kata dia menulis satu buku, nama dia buku tu The Toleration and Toleration. Dia kata dia sebut 3 perkara. Kenapa perlu kita nak impose our religion on people? Dia kata. Dia persoalkan ni dekat London. Dia kata. Pertama, dia kata manusia tidak boleh menilai siapa benar dan siapa salah. Ada orang kata, apa pula kau cakap macam tu? Islam ni agama yang benar. Betul. Kalau kita bercakap dalam konteks agama kita, jangan kata kita, Kristian pun kata agama dia benar, Hindu pun kata agama dia benar, Buddha pun kata agama dia benar, agama-agama semua akan kata agama dia benar, Kristianiti pun akan agama benar, Yahudi pun kata agama dia benar. So kita melihat dalam konteks diri kita, dalam konteks pemikiran manusia. Sebab itu kita kata Al-Quran sendiri sebut, kalau kita baca surah Ali Imran ayat 61, di mana bila Rasulullah kata bila ini ayat ni, kalau kita baca asbabun nuzul, sebab penurunan ayat surah Ali Imran ayat 59, kita baca asbabun nuzul. Masa itu ada perdebatan antara orang Kristian dengan Rasulullah. Kemudian mereka berdebat dalam isu ketuhanan. Kemudian Rasulullah kata, okeylah macam nilah. Kita tak akan tahu. Maksudnya aku ada hujah aku dan inilah hujah dia, engkau ada hujah engkau dan itulah hujahnya, dan kita akan berpegang dengan diri masing-masing. Kalau macam tu, apa kata kita bermubahalah? Mubahalah maksudnya kita sumpah laknat. Kita angkat sumpah, siapa yang benar diselamatkan, siapa yang berbohong maka dia akan dilaknat. Cukup. Maksudnya Rasulullah nak bagi tahu kita dekat pengajaran, antara pengajaran lain dekat situ, bahawa kita sebagai manusia tugas kita menyampaikan. Tetapi akhirnya kepada dia menerima atau tidak. Sebab itu dalam konsep John Locke dia kata manusia tidak boleh menilai. Ini ada 3 prinsip dalam toleration. Pertama dia kata manusia tidak boleh menilai siapa benar dan siapa salah dalam hal akidah, dalam hal agama. So dia kata kenapa kita nak kena, dia kata kita tak boleh nilai. Kita kata ini agama kita kata agama kita betul. Dia pun kata agama dia betul. So akhirnya siapa yang betul? Kita tak ada satu judge, satu hakim yang boleh kata dia betul. Dia betul. Dia salah, dia betul. Tak boleh. Even kalau kita ambil hakim tu daripada orang Islam akan kata Islam betul. Kita hanya boleh lihat siapa menang debate. Sebab kita mungkin ada orang tu pandai bercakap berbanding dengan orang satu lagi. Orang tu pandai memutar belit ayat berbanding orang satu lagi. Tetapi kita boleh menang dalam siapa yang pandai dan handal berhujah. Tetapi kita tidak boleh menang atas dasar siapa yang betul hujahnya. Paling yakin itulah hujah yang sebenar. Tak boleh. Sebab Allah SWT sebut dalam surah Ali Imran 61, kalau kita baca surah Ali Imran 61, kalau saya boleh share,
Sorry, ni ayat dia. Okey. Dia kata, kemudian siapa yang membantah Muhammad mengenai sesudahnya engkau beroleh pengetahuan yang benar, maka katalah kepada mereka, mari kita menyeru anak-anak kami serta anak-anak kamu, dan perempuan kami serta perempuan kamu, dan diri kami serta diri kamu. Kemudian kita memohon kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Nah, kalau kita tengok ayat 59 tu, dia berkenaan dengan debate tersebut, dan ini disebutkan dalam tafsir berkenaan dengan perkara ini. Namun maksudnya Rasulullah SAW menyebut bahawa kalau dalam keadaan ini kita rasa kita benar, apa kata kalau kita berhujah, dalam hujah ini kita tengok siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi dalam itu yang pertama sekali John Locke kata bahawa manusia tidak boleh menilai siapa yang benar siapa yang salah. So kita tengok John Locke sendiri bukannya orang yang menolak agama, dia seorang Kristian. Kedua, dia kata kalaupun boleh manusia menilai siapa yang benar siapa yang salah, seseorang itu tidak boleh dipaksa dalam agama melalui paksaan. Ini John Locke kata dan ini selari dengan apa yang Al-Quran kata. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Benda ini tidak ada paksaan dalam agama. Kita tak boleh memaksakan orang di dalam beragama. Kerana apa? Kepercayaan itu melibatkan perkataan belief, percaya. Dan belief itu mesti datang daripada jiwa, mesti datang daripada pemikiran yang jernih, jiwa yang benar dan kemahuan dia sendiri untuk mempercayai perkara tersebut. Kita tak boleh paksa. Tak sah agama seseorang, kita ambil pisau, kita letak kat leher dia, masuk Islam. Tak sah agama dia. Oh ya, aku Islam. Kalau kau tak masuk Islam, aku potong kepala kau. Tak sah agama itu. Sebab apa? Agama itu tak boleh dipaksakan. Dan Al-Quran sendiri sebut, John Locke sebut, dan Al-Quran disebut selari. Tidak boleh. Perkara prinsip kedua dalam toleration, dia kata, seseorang tidak boleh dipaksa dalam agama melalui paksaan. Benda tu kita tak boleh paksa. La ikrah fid din. Kita pun faham benda itu. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, memaksa satu agama akan menyebabkan perpecahan. Dan ini adalah lebih teruk berbanding dengan dipanggil toleransi atau kepelbagaian. Diversity. Itu perkataan dia. Diversity. Dia kata memaksakan satu agama itu akan menyebabkan satu perpecahan yang teruk. Itu sebenarnya lebih teruk berbanding dengan kalau diversity. Sebab itu pada masa itu tahun 1600, England antara negara yang mempunyai sikap toleransi yang selepas John Locke ni lah, toleransi agama yang amat tinggi pada masa itu. Tetapi sebenarnya di dunia Islam tu dah ada agama dia memang kita toleransi agama kita macam tinggi. Tetapi pada masa itu di London, di England pada masa itu masih lagi berlaku persecution, masih lagi berlaku penindasan terhadap orang-orang agama lain. Mereka dibunuh, bukan setakat di antara Islam, Buddhism sebagainya, di antara Kristian sendiri, di antara Protestan dengan Roman Catholic umpamanya, di antara Protestan dengan RC, Roman Catholic. Mereka sendiri bergaduh sesama sendiri, bergaduh, membunuh dan sebagainya. Jadi John Locke kata, kenapa perlu kita lihat benda itu dalam kadar yang sempit, dia kata. Sedangkan itu yang John Locke bawa. Dan dia ada bawa apa? Toleration. Jadi John Locke melihat benda agama ni adalah suatu benda di mana dia melihat, sebab tu dia panggil classical liberalism, bahawa ini adalah suatu yang sebenarnya bercanggah dengan naluri manusia. Dan apa yang dicakap oleh John Locke ini bukanlah satu benda yang baru. Kalau inilah dimaksudkan dengan liberalism, ini tidak bercanggah dengan Al-Quran. Saya sudah bawa tadi surah Al-Imran ayat 61. Kalau kita tengok surah Al-Baqarah ayat 236. Kemudian surah Yunus ayat 99. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Ini Allah kata. Allah kata kalau sebab Tuhan ni dia berkuasa. Dia boleh paksa kita semua. Okey. Kun fayakun, semua boleh jadi beriman. Tetapi kenapa Allah tidak menjadikan semua orang beriman? Kerana Allah nak bagi kita free will. Free will itu apa? Kebolehan kita untuk berfikir, kebolehan untuk menakul, kebolehan kita untuk nak bercerita dengan orang, kebolehan untuk kita memahami, dan akhirnya kalau kita nak syurga itu, biar syurga itu daripada atas conscious kita. Sebab itu dengan anak saya sendiri, saya selalu tanya kepada dia, kenapa agama Islam tak? Islam. Kenapa kamu Islam? Saya soal anak saya ni. Kenapa kamu Islam? Kenapa tak agama lain? Tak tahulah dia kata. Kenapa Islam? Nak, apa tujuan saya buat macam tu? Nak jadi agama Islam, kita kena mempersoalkan agama kita. Mana pula macam tu? Kau ni membawa ajaran sesat. Tak, dia bukan sesat.
kalau kita nak yakin dengan agama kita, kita kena mempersoalkan agama kita. Apabila sesuatu hujah itu tidak ada goyangnya lagi, maka kita berpegang teguh dengan hujah tu. Itu dia panggil urwati uzqa dalam ayat Quran. Berpegang teguh kepada tali. Ya ke ayat tu kan? Jadi berpegang teguh itu hanya dapat dipegang dengan hujah, dengan kebenaran, dengan fikir. Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Oh ya ke ini betul? Ini ke ini salah? Maka dengan itu kita berfikir. Jadi Islam itu membawa kepada pembebasan pemikiran. Tetapi ada di antara parti-parti politik ini membawa kepada kejumudan pemikiran. Dia bawa pemikiran yang sempit, pemikiran yang mana tak boleh lain. Kita seorang je betul, orang lain semua salah. Kita seorang je yang Islam, orang lain semua tak betul Islamnya. Kita saja yang beriman masuk syurga, orang lain semua masuk neraka. Saya selalu cakap macam ni, syurga kita belum tentu, neraka mereka belum pasti. Syurga kita belum tentu, neraka kita belum pasti. So kalau John Locke kata, pertama, manusia tidak boleh nilai siapa benar siapa salah dalam toleration. Kedua, kalaupun boleh, tidak boleh dipaksakan seseorang itu dalam agama. Ketiga, memaksa satu agama itu akan menyebabkan perpecahan berbeza berbanding dengan diversity, kepelbagaian. So ini adalah pegangan John Locke, dan ini merupakan cara fikir classical liberalism dalam melihat beragama. Dan ini yang kita buat di dalam negara kita. Kalau kita kata Anwar itu liberal, Malaysia ni liberal. Sebab apa kita kata kita Malaysia ni adalah negara liberal? Kita membenarkan freedom of speech. Kita membenarkan, sebab itu merupakan fundamental of liberalism. Liberalism adalah, kalau kita tengok, the fundamental of liberalism adalah liberty. Kebebasan individu paling utama. So kita ada freedom of speech. Sebab tu saya boleh bercakap macam ni, berbanding dengan China tak boleh. Sebab dia juga mesti ada, jangan individualism. Kita boleh ada pemilikan, kita boleh ada syarikat, kita boleh jadi kaya. Dia juga mengatakan rule of law. Liberalism, classical liberalism percaya kepada rule of law. Dia kata bahawa rule of law ni paling utama. Tidak ada manusia is above the law. Kalau anda raja ke, anda sultan ke, anda hamba ke, anda Perdana Menteri ke, semua orang subjek kepada undang-undang. Itu liberal kata. Civil society, bahawa kita ni masyarakat yang bertamadun. Itu, dan juga free market. Okey, liberalism juga melihat daripada aspek market, daripada aspek pasaran, daripada aspek bagaimana kita melihat ekonomi. Daripada segi ekonomi, bahawa pemilikan individu itu penting. Sebab itu Adam Smith, macam John Locke, dia melihat daripada aspek toleration agama, daripada politik. Adam Smith, dia melihat daripada ekonomi, liberal ekonomi. Daripada segi aspek ekonomi, bagaimana untuk kita nak membebaskan ekonomi kepada free market. Itu Adam Smith. So laissez-faire ataupun satu buku dia. So dua ini melihat daripada dua benda yang berbeza. Jadi memahami label ini, kalau kita kata sebenarnya hakikat sebenar negara kita adalah negara liberal. Jadi apa ni, negara apa ke Malaysia liberal pula? Tak, negara kita adalah negara liberal. Sebab buktinya apa negara kita negara liberal? Kita membenarkan agama lain menganut agama dia. Kita membenarkan penganut agama lain mendirikan rumah-rumah keagamaan mereka. Kita tidak menghukum agama lain untuk mereka melakukan ibadah-ibadah mereka. Kita ada restrictions of our law, kita ada undang-undang dia. Contohnya kita tak boleh convert orang Islam dan sebagainya. Itu small, itu benda yang kecil. Tetapi dalam dan benda tu sebenarnya unnatural berlaku, tak ada pun. Memang on the ground tu ada berlaku penghujahan. Tetapi secara umumnya kita negara yang liberal. Kita membenarkan, kalau kita tak liberal, kita jadi Taliban. Taliban ni dia tak benarkan agama lain. Tak boleh, tangkap, masuk penjara. Tak, kita tak buat macam tu. So kita ni macam mana? Even dekat Kelantan, Terengganu sendiri, kalau kita tengok zaman Nik Aziz dahulu, nampak liberalnya dia membenarkan agama lain. Maka malah patung Buddha terbesar ada di Kelantan. Itulah liberalnya Nik Aziz. Tetapi liberal tu maksudnya, jangan kita faham. Sekarang ni kita kena buang konotasi negatif. Bila sebut liberal kafir. Kenapa? Liberal itu, orang liberal sendiri tidak pernah melihat bahawa agama. Orang kita selalu faham, liberal maksudnya semua agama sama. Tak, siapa yang cakap macam tu? Orang liberal pun tak pernah cakap macam tu. Orang liberal kata bahawa, even John Locke tulis dalam buku dia, Toleration, bahawa kita bebas menganut agama kita, tapi dalam masa sama kita tak boleh paksakan agama orang. Dan ini selari dengan Al-Quran pun. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Selari. Jadi Islam itu liberal juga, kita kata.
Now, pemahaman macam mana? Tapi ada orang liberal kata, kita janganlah beragama, agama itu semua sama. Now, kita kena faham, dalam liberal itu ada macam-macam jenis orang, macam-macam jenis agama. Orang itu bercakap dalam konteks pemikiran dia menyamakan semua agama ni, sebab liberal bukan agama. Liberal bukan agama. Liberal cara fikir, cara kita berinteraksi dengan orang, cara kita berinteraksi dengan masyarakat, cara kita berinteraksi dengan politik, cara berinteraksi dengan ekonomi. Sama juga dengan socialism, sama juga dengan komunisme. Itu cara kita mentafsirkan ekonomi, cara kita mentafsirkan politik. Itu sebenarnya benda-benda ni. Pentafsiran politik, pentafsiran. Ada tak konsep sosialisme, konsep sosialisme, komunisme dalam Al-Quran? Ada. Pemilikan kerajaan itu masih ada. Kan? Pembahagian sama rata itu ada dalam konsep zakat umpamanya, tetapi kita tak namakanlah dia sebagai komunisme. Itu sosialisme kan. Dan ada juga konsep di mana konsep liberal saya sebut tadi ada tak juga konsep-konsep di mana pembahagian di antara agama, macam sekular, pembahagian di antara agama dan pentadbiran pun ada. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, apabila baginda kata dia pergi ke satu tempat, kemudian dekat tempat satu kaum ni dia makan dop ni macam biawak padang pasir lah, macam biawak padang pasir tu kan, tahu kan dop kan. So dia macam biawak padang pasir. Kemudian bagi kaum itu makan dop ni kira macam kalau orang besar je lah, orang macam kalau kita ni makan wagyu lah, steak wagyu yang mahal tu kan. So dia bagi kat Rasulullah ni makanlah kan. Kemudian Rasulullah tengok, dia kata tak apa, makanlah. Kemudian orang kaum tu kata, Rasulullah haram ke benda ni? Dia kata tak, cuma aku tak biasa. Itu satu. Maksudnya daripada segi benda itu, hal dunia itu pada dia. Okey, mungkin contoh ni tak sesuai. Ada satu contoh contoh lain tadi, pendembungaan. Rasulullah pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia nampak orang Madinah ni, dia ada satu teknologi, dia mendembungakan kurma dia. So dia debunga. Tapi di Mekah orang tak buat. Di Mekah orang tak ada teknologi tu. So bila Rasulullah tengok, dia kata, apa kamu buat ni? Ni saya debungakan pokok kurma ni, tutkan pokok kurma ni supaya lebih lebatlah buah dia. Kemudian orang kata, Rasulullah kata, kami tak buat benda ni. Kemudian orang tu kata, ya ke? Salah kot, sebab Rasulullah kata tak buat, maksud benda ni tak betul lah. So dia tak buat tahunnya. Kemudian tahun depan dia kata, dia datang lagi, kenapa tak banyak berbuah ni? Sebab saya ingatkan Rasulullah kata tu tak boleh. Kemudian Rasulullah kata, mana hal dunia, saya tak ingat dia punya akal makalah, lebih kurang macam tu. Hal dunia kamu yang lebih mengetahui, maka kamu buat. Maksudnya ada banyak benda perkara dunia ni yang sebenarnya kita boleh tafsirkan mengikut pemikiran kita, kerana benda ni fleksibel. Contohnya kalau kita kata, macam mana kita nak pembankan, bank secara umumnya, bank ni macam mana? Kita ada prinsip Islam di situ, jangan riba, jangan menipu, itu benda yang asas. Tetapi macam mana online banking, macam mana transaksi online banking, macam mana transaksi itu, macam mana transaksi yang tertangguh dan sebagainya, benda itu memerlukan ijtihad, pemikiran. Kita kena fleksibel dalam benda ini. So benda yang pemikiran macam ini sebenarnya amat asing. Saya bercerita panjang, minta maaf kalau tuan-tuan dah mula nampak macam boring pula bercerita benda ni. Tapi saya nak get this out of the way dahulu, bahawa sebenarnya kalau kita tengok daripada segi pemikiran itu sendiri, daripada segi kefahaman kita tentang ilmu itu. Sebab itu kalau kita tengok video-video yang memaki hamun, yang mencarut, yang kalau kita tengok see my level minta maaf adik kepada Azmin Ali Azwan Ali, see my level, tak apalah, itu cara dia nak tarik penonton, biarlah. Tapi bagi kita, cara kita yang menonton kita ni, biar orang-orang yang boleh berfikir, biar orang-orang yang betul lah apa yang dia cakap tu, ataupun kalau tak setuju pun dengan apa yang saya cakapkan, biar dia mengkaji, baca, argue dengan saya. Saya suka yang intellectual argument, saya suka. Tapi kebanyakan masa orang-orang PAS, orang-orang UMNO ni, dia kat bawah tu hantu gigi. Main kutuk-kutuk fizikal kita kan. Padahal dah dikatakan benda tu haram, tapi tak apalah, itu kita faham. Dia bab agama dia, mana dalil dia, semua halal. Mana kita semuanya haram, semuanya kafir kan. Tak apa, biar je. Hantu gigi, kemudian dia kata kita ni kadam DAP, dia punya label, dia main label je. Sekular, pragmatik, Zionist, Freemason, dia main label ni mana senang. Liberal, kafir. Sekular, kafir. Tapi kita tak memahami apa maksud label tersebut.
Adakah dia bercanggah atau tidak? Jadi kesimpulan, ni saya habiskan kesimpulan ni. Kalau sekiranya liberal itu membawa maksud kita bertoleransi. Bertoleransi bukan maksudnya kita bawa agama kita sama dengan agama dia, tak. Agama kita tetap agama kita. Agama aku bagi agama aku, dan agama kau. Kau bagi agama engkau. Bagi aku, bagi engkau agama engkau. Itu toleransi. Itulah toleransi. Kita kata ini hujah dia, kau terima tak apa. Dan kau peganglah dengan agama kau, tetapi fikirlah apa yang aku cakap tadi. Itu maksud dia. Tak adalah kita ambil pisau, cucuk dia. Tak adalah kita ambil parang, kita bunuh dia. Tak. Itu dimaksudkan toleransi. Dan kita masih boleh berkawan. Kita jumpa, kita pergi minum dengan dia, kita pergi lepak, kita pergi sembang. Tak adalah kita terus mengasingkan diri. Dan kalau dia perlukan bantuan, walaupun dia orang bukan Islam, kita bantu dia. Sekadar yang kita mampu. Sekadar yang kita mampu. Kalau kita ada keramaian, kita jemput dia datang. Atas dasar manusiawi. Sebab tu saya selalu kata, Dato' Mazli pun dia sebut, dahulukan sifat manusia itu sebelum sifat beragama. Kan? Dahulukan sifat manusia itu sebelum sifat beragama. Sebab apa? Orang selalu salah faham benda ini. Dia ingat bila beragama, maka kafir orang itu, maka orang itu sudah serupa najis. Seolah-olah macam tu. Salah faham tentang Al-Quran. Tak. Manusia itu tetap manusia. Nilai dia sebagai manusia itu tetap ada. Malah kalau kita tengok even anjing yang jatuh, babi sekalipun yang jatuh ke dalam longkang, wajib kita bantu dia sekiranya dalam keadaan yang memerlukan. Babi itu haram dimakan, bukan haram untuk disentuh.